Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nuri Nazira binti Jumaat. Terdapat 6 kaedah pembentukan kereta anak-anak menurut Islam yang diambil daripada analisis surah Luqman. Kaedah pertama ialah kaedah panggilan, yang merupakan kaedah atau cara komunikasi yang digunakan oleh ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kaedah ini. Memilih panggilan yang baik amat penting dalam membentuk kereta anak-anak. Hal ini kerana jika ibu bapa memanggil anak-anak mereka dengan panggilan yang baik dan menggunakan nada suara yang lemah lembut, mudah untuk anak-anak mendengar kata dan mengikuti segala nasihat yang diberikan oleh ibu bapa. Memilih panggilan yang bersesuaian juga penting untuk menarik perhatian anak, sekaligus menjadikan anak-anak lebih cenderung rapat dengan ibu bapa mereka. Panggilan yang baik dan sesuai contohnya seperti Aina sayang, mari tolong kemas rumah. Panggilan seperti ini akan menyebabkan anak-anak berlembut hati dan sudi membantu ibu mengemas rumah atau melakukan segala suruhan ibu bapa. Contoh lain adalah seperti apabila seorang bapa pulang daripada kerja lalu memanggil anaknya. Mana anak abah yang pintar tu? Abah balik bawa hadiah untuk anak pintar abah ni. Walaupun ketika itu, ibu bapa sedang penat selepas pulang daripada kerja ataupun sedang emosi kerana ditipu masalah, janganlah ibu bapa memanggil anak-anak mereka dengan panggilan yang tidak baik, kerana itu akan memberi kesan yang negatif kepada pembentukan anak-anak. Panggilan yang baik juga menjadi bentuk tanda penghormatan ibu bapa pada anak mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka, kerana anak-anakmu sekalian adalah kurnia Allah kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Panggilan yang penuh kasih sayang ini dapat meresap terus dalam jiwa dan sanubari anak-anak dan membolehkan mereka mendengar dan mentaati perintah kedua ibu bapanya. Sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama, panel menasihati para ibu supaya mengucapkan perkataan atau perkara yang baik-baik pada anak. Perkataan yang baik-baik yang keluar daripada mulut ibu sebenarnya doa buat anak-anak. Baik kata-kata ibu, baiklah doa untuk anak-anak. Selain daripada penggunaan panggilan yang baik, ibu bapa juga perlu berhati-hati dengan setiap perkataan yang dikeluarkan terhadap anak-anak kerana ianya mampu memberikan kesan negatif dalam pembentukan kereta anak-anak. Lebih-lebih lagi apabila ketika itu emosi kedua ibu bapa yang tidak stabil akan lebih mengeruhkan keadaan. Hal ini kerana setiap herdikan, cemuhan atau cacian, kata-kata negatif yang dinyatakan oleh ibu bapa sebenarnya tidak membuahkan kesan yang baik. Malah ianya memberi kesan yang negatif dan akan menjatuhkan keyakinan serta kestabilan emosi anak-anak. Oleh itu, kepada para ibu bapa, panggillah anak-anak dengan panggilan yang baik supaya kelak anak-anak akan lebih menghormati kedua ibu bapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzah binti Fauzi, nombor matriks 2020853964, ingin menyampaikan atau mengulas lebih lanjut mengenai kaedah yang kedua, iaitu perlambangan. Perlambangan merupakan kaedah yang kedua dalam pembentukan karakter anak-anak menurut Islam. Tapi, apakah itu perlambangan? Perlambangan adalah kaedah yang menjadikan nasihat itu lebih dekat dan mudah difahami oleh golongan sasaran iaitu anak. Ianya adalah nasihat mengenai kepentingan beradab sewaktu dengan orang lain dan juga nasihat tentang menjauhi sifat mendongak ke langit iaitu bersikap sombong ataupun angkuh. Begitu juga dalam laras bahasa dan nada suara yang digunakan ketika berbicara. Dalam surah Luqman, Luqman melarang anaknya daripada meninggikan suara ketika berbicara. Ini kerana tutur kata yang lembut mampu menarik hati orang lain untuk menerima teguran dan nasihat. Bahkan, ia akan memberikan persepsi awal yang positif kepada individu yang menerima layanan tersebut meskipun sesi perbualan belum dimulakan. Adab boleh dikategorikan dalam banyak aspek seperti adab dengan ibu bapa, adab dengan keluarga, adab dengan rakan-rakan, adab dengan guru maupun adab ketika membaca Al-Quran. Kita boleh nampak bahawa konsep adab ini sangat luas.
Tetapi kita akan memfokuskan kepada adab dengan ibu bapa kerana ianya lebih dekat kepada anak-anak. Terdapat pelbagai adab terhadap ibu bapa yang harus kita sebagai seorang anak amalkan. Antaranya adalah bertutur dengan sopan. Ibu bapa adalah insan yang menjaga kita sejak kita lahir dan orang yang lebih tua daripada kita. Sebagai anak, kita mestilah mempamerkan akhlak yang mulia dan baik di hadapan mereka. Pertuturan antara ibu bapa dan anak adalah penting bagi mencerminkan individu yang baik sebagai seorang anak. Ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita mestilah menggunakan dengan nada yang lembut dan bersopan santun serta elakkan daripada menggunakan nada yang tinggi kerana ia adalah perbuatan yang biadab. Yang kedua adalah mendoakan kesejahteraan mereka. Jasa ibu bapa dengan kita adalah ibarat daratan dan puncak sebuah gunung. Jasa mereka terlalu tinggi, tiada tandingan dan tak mampu dibayar dengan apa-apa pun meskipun dengan wang ringgit yang banyak. Salah satu cara untuk membalas jasa ibu bapa adalah dengan mendoakan kesejahteraan mereka. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan untuk mengampunkan dosa-dosa mereka dan memohon agar kesihatan dan keselamatan mereka terjaga sepanjang hayat. Yang ketiga adalah taat setiap suruhan ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita mestilah menuruti setiap arahan yang diberikan oleh ibu bapa selagi tidak bercanggah dengan agama Islam. Mungkin apa yang diperintahkan oleh mereka sukar untuk dilaksanakan dan kadang-kadang ianya tidak kena dengan masa. Sebagai contoh, apabila kita sedang sibuk menjalankan pembelajaran atas talian, tiba-tiba ibu kita ingin kita melakukan sesuatu kerja. Tetapi sebaiknya kita lakukanlah permintaan tersebut kerana ia merupakan salah satu platform untuk membalas jasa mereka. Tetapi apabila kita tidak dapat melakukan kerja tersebut, tolaklah secara baik dan jelaskan dengan nada yang lembut tanpa mengecewakan hati mereka. Mesej atau nasihat yang disampaikan menggunakan kaedah perlambangan ini dapat menjadikan nasihat itu lebih jelas dan teratur sehingga meruntun hati sasaran pendengar. Sifat-sifat buruk seperti tidak mengamalkan kepentingan beradab, bersikap sombong haruslah dijauhi oleh anak-anak agar dapat mengekalkan kemuliaan sebagai seorang insan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membentuk akhlak mulia dan sopan sesama manusia. Selain itu, ia juga merupakan suatu bentuk peringatan secara tersirat agar anak-anak berusaha untuk mengelakkan diri daripada menjadi bahan cemuan dengan memelihara adab pergaulan. Assalamualaikum, nama saya Nurul Fatihah binti Adnan, nombor matrik 20208658828. Ini saya ingin membentangkan kaedah yang ketiga, iaitu pengulangan dari segi kaedah yang berkesan untuk ibu bapa menjelaskan sesuatu perkara kepada anak-anak mereka. Mari kita lihat lebih lanjut apakah maksud pengulangan. Pengulangan dalam menasihat. Pengulangan dalam menasihat ini adalah kaedah yang sangat penting dan sangat berkesan kepada ibu bapa yang ingin menasihati anak-anak mereka. Ianya juga tidak dikhususkan hanya kepada ibu bapa, ia juga boleh diterapkan oleh kita sebagai seorang manusia ingin menasihati kawan-kawan kita, keluarga kita. So, mari kita lihat apakah sebab pengulangan dalam menasihati ini adalah sangat penting. Peringatan yang berterusan di dalam minda mereka. Apabila sesuatu nasihat itu berterusan di dalam minda mereka, seorang manusia itu akan dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dan dalam melakukan sesuatu yang telah dihalang oleh ibu bapa mereka. So, ini adalah sangat berkesan. Mari kita lihat apakah contoh-contohnya. Situasi yang saya ingin bawakan di sini adalah kawan kepada anak kita mengajaknya melakukan kesalahan. Kesalahan di sini contohnya, kawan anak kita itu mengajaknya untuk memontir sekolah. Kawan kita berkata, Ali, jom kita pontir sekolah pada hari ini. Tiada siapa nampak dan tiada siapa akan marah kita. Tetapi anak kita tidak mahu mengikuti perbuatan itu kerana dia terus mengingati apa yang ada di minda mereka.
ketika itu, iaitu nasihat ibu bapanya supaya jangan melakukan perbuatan itu. Perbuatan itu adalah salah walaupun tiada pemerhatian daripada mereka. Walaupun dia melakukan perkara itu di belakang ibu bapanya, ianya juga turut salah kerana dia tidak mengikuti nasihat ibunya, tidak mendengar kata-kata ibunya. So di sini kita nampak keberkesanan pengulangan kata, pengulangan nasihat dalam mendidik dan menasihati anak-anak kita. Itu adalah salah satu kaedah yang sangat penting dan sangat berkesan. Contoh situasi yang seterusnya, saya akan ambil daripada kisah Luqman dan anaknya dalam membentukkan anaknya menjadi seorang insan yang sangat berguna. Luqman telah mengingati anaknya berkaitan bahayanya syirik kepada Allah. Luqman telah berkata kepada anaknya, "Wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar." Luqman turut menekankan bahayanya syirik, tetapi dalam konteks yang lain, iaitu mendahulukan dan taat kepada ibu bapa. Luqman telah berkata kepada anaknya, hendaklah dia beramal soleh dan mentaati ibu bapa kerana ibu bapa adalah salah satu pemerhati yang sangat besar kepada anak-anak. Luqman juga turut menekankan keluhuran akidah ialah sangat penting untuk menindas bahayanya syirik kepada seorang hamba dan seorang manusia. Untuk contoh situasi seterusnya juga, saya akan ambil daripada kisah Luqman dan anaknya, iaitu Luqman mengingati anaknya untuk menzahirkan kesyukuran, syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada diri kita daripada Allah SWT. Iaitu contoh nikmat yang diberikan ialah nikmat bercakap, nikmat mendengar, nikmat melihat. Sebab tu manusia kena bersyukur kita ada nikmat-nikmat tersebut. Sedangkan tidak semua orang dapat nikmat tersebut. Contohnya, ada yang tidak boleh melihat, ada yang tidak boleh bercakap, ada yang tidak boleh mendengar. Sebab tu kita kena menggunakan nikmat ini sebaik yang mungkin dengan cara yang betul. Dan Luqman juga turut menekankan saranan ini tetapi dalam konteks yang lain, iaitu syukur kepada ibu bapa. Sebab tu setiap anak kena berbuat baik dengan ibu bapanya, sebab ibu bapa adalah satu sahaja di dalam dunia, tiada pengganti. Sebab tu kita kena membuat amalan yang terbaik selagi mereka ada di bumi ini bersama dengan kita. Kita sudah lihat situasi-situasi yang saya telah berikan dan kita bincangkan tadi, di mana Luqman telah memberikan konteks yang berbeza tetapi masih dalam saranan yang sama. Di situ kita boleh lihat pengulangan kata-kata dan nasihat itu sangat penting dan sangat berkesan untuk menasihati anak-anak kita. Bagi pendapat saya, ibu bapa hendaklah menggunakan kaedah ini dan memulainya daripada anak-anak itu masih kecil. Hal itu kerana kita dapat membiasakan lagi anak-anak itu dengan kaedah itu dan mereka dapat membesar dengan baik dan menjadi insan yang sangat berguna di masa akan datang. Dan di situlah pengakhirannya penjelasan saya terhadap kaedah pengulangan ini, dan saya akan bagi kepada rakan saya untuk menjelaskan lagi kaedah yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norina binti Muhammad Murad, nombor matrik 2020455706. Di sini saya ingin membentangkan atau menjelaskan kaedah keempat dalam membentuk karakter anak-anak menurut Islam yang dianalisis daripada surah Luqman, iaitu menerusi kaedah penjelasan. Saya akan menerangkan serba sedikit ilmu bagaimana atau macam mana cara yang berkesan untuk ibu bapa
menjelaskan perkara atau sesuatu kepada anak-anak mereka. Baik, mari kita lihat slide seterusnya. Baik, di sini saya ingin menerangkan penjelasan terbaik bagi saya. Ini adalah pendapat saya. Pada pendapat saya, ketiga-tiga ini adalah penjelasan yang terbaik bagaimana atau cara ibu bapa hendak menjelaskan sesuatu kepada anak-anak. Yang pertama, setiap perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh ibu bapa atau diketengahkan perlulah disertakan dengan hujah dan alasan yang munasabah. Alasan yang boleh diterima oleh anak-anak bagi memudahkan kefahaman untuk anak-anak. Maksudnya di sini, menjelaskan sesuatu kepada anak-anak kita, janganlah kita marah ataupun janganlah kita menengking. Bila kita berkata sesuatu, perkataan kita itu tidaklah boleh kita marah ataupun menengking. Sebab kalau kita marah, kita menengking, macam mana anak-anak boleh masuk apa yang kita cakap tu, boleh menerapkan apa yang kita cakap tu, betul tak? Okey, baik. Yang seterusnya adalah hendak menjelaskan sesuatu kepada anak-anak, haruslah kita ni sebagai ibu bapa memuji kelebihan mereka. Barulah seseorang anak tu tak memberontak. Barulah seseorang anak itu boleh terima apa yang kita cakap. Kalau kita puji mereka, mestilah mereka suka. Okey, baiklah. Mari kita lihat slide seterusnya. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana seorang ibu bapa ingin menjelaskan sesuatu perkara, perintah ataupun larangan kepada anak-anak mereka dengan penjelasan yang terbaik. Yang pertama, apabila makanan anak-anak tidak habis, janganlah kita ucapkan makan, nanti nasi menangis. Nanti anak-anak pun tertanya, ayah, kenapa nasi menangis? Ayah, tak nampak pun nasi menangis. Gantikanlah dengan makanan itu dihabiskan ya supaya jadi anak yang kuat, adik jadi sihat. InsyaAllah, bukankah dua perkara kuat dan sihat itu adalah perkara yang baik? Mesti anak-anak akan ikut apa yang kita cakap. Slide seterusnya, nak menjelaskan sesuatu kepada anak-anak, haruslah kita puji kelebihan mereka. Barulah seseorang anak itu tak memberontak dan mematuhi segala perintah ataupun arahan kita. Contoh, sewaktu kita sudah selesai sikatkan rambut anak kita, tapi dia buat main pula. Janganlah kita marah. Kita kena ucapkan, Fatihah ni cantik, baik, comel. Kan lebih cantik kalau rambutnya itu tidak dibuat main. Nanti rosak. Anak-anak pun dapat dengar apa yang kita cakap. Bukankah kalau dipuji, mesti kita akan suka, betul tak? Slide seterusnya. Persoalan di sini, kenapa anak-anak perlu mendengar segala penjelasan, perintah dan larangan ibu bapa? Kaedah ini telah dipraktikkan oleh Luqman sewaktu menjelaskan kepada anak-anak mengapa mereka perlu menghargai pengorbanan ibu bapa. Dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam masa 2 tahun. Dalam ayat tersebut, Luqman telah menjelaskan bahawa sentiasalah berbuat baik kepada ibu bapa. Seorang ibu yang telah mengandungkan kita selama 9 bulan, yang telah menanggung segala kepayahan dan kesukaran bermula dari awal kehamilan sehingga proses melahirkan anak. Apakah kita sebagai anak tidak menghargai pengorbanan mereka? Jawapannya, surah ini telah menekankan kepada kita untuk sentiasa mengambil berat dan menghargai segala pengorbanan ibu bapa. Maka keputusannya di sini, kita hendaklah menghormati dan mendengar segala arahan yang baik yang datang daripada mereka. Slide seterusnya. Tapi ada juga anak-anak yang menolak untuk melaksanakan sesuatu arahan disebabkan mereka tidak mengetahui sebab yang tersirat di sebalik arahan yang dikeluarkan oleh ibu bapa. Tidak asing lagi, sebahagian ibu bapa lebih gemar untuk memaksa anak-anak mereka untuk menerima segala arahan yang mereka keluarkan. Jadi di sini,
anak-anak pun akan memberontak di dalam jiwa kecil mereka itu. Jadi bila dah memaksa anak-anak memberontak, bagaimana anak-anak hendak faham bagaimana anak-anak kita itu akan menjadi insan yang berguna. Betul tak? Disebabkan oleh itu, ibu bapa perlulah belajar cara yang betul bagaimana menjelaskan sesuatu perkara kepada anak-anak dengan berkesan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ibu bapa yang mencorakkan sifat anak-anak mereka berkata perkara yang baik, menjelaskan sesuatu perkara dengan baik, maka baiklah anak itu. Apabila kita bercakap perkara yang buruk, maka anak-anak pun mungkin akan membenci kita. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farina Sofia binti Kamarudin. Nombor matrik saya 2020-449438. Hari ini saya ingin membentangkan atau mengulas dengan lebih lanjut tentang kaedah kelima iaitu perhatian. Kepentingan ibu bapa memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak. Ibu bapa adalah individu yang bertanggungjawab dalam mendidik dan memberikan sepenuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ibu bapa seharusnya mendidik anak mereka dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Anak-anak yang dibesarkan dengan kasih sayang akan membesar diiringi perkembangan emosi yang stabil. Ini adalah penting agar mereka dapat membesar dengan baik. Sekiranya mereka merasakan yang diri mereka tidak mencukupi kasih sayang, mereka akan membesar dengan memberontak. Seterusnya, anak-anak lebih cenderung mentaati dan menghormati ibu bapa. Sekiranya anak-anak itu rasa yang mereka dapat kasih sayang daripada ibu bapa mereka, mereka akan menghormati dan mentaati segala perintah kedua ibu bapanya. Tips mempamerkan kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak. Yang pertama ialah berbual. Ibu bapa seharusnya meluangkan masa mereka dengan anak-anak. Ibu bapa boleh menanyakan apa yang anak mereka minati, apakah hobi anak mereka agar ia dapat mengeratkan lagi kasih sayang di antara ibu bapa dan anak-anak. Ungkapkan kasih sayang. Ungkapan kasih sayang ini sangat penting kepada ibu bapa dan anak-anak. Ibu bapa seharusnya mengungkapkan rasa sayang itu agar anak-anak mereka dapat merasakan yang ibu bapa mereka menyayangi mereka. Pada zaman sekarang, dah kurang orang mengungkapkan yang mereka sayang ibu bapa mereka atau anak-anak. Kita seharusnya mengungkapkan sayang itu kerana bila kita cakap yang kita sayang, jadi orang tu boleh rasa yang kita ni sayang dekat dia. Yang ketiga ialah berkongsi perasaan. Ibu bapa seharusnya menanyakan adakah anak mereka ni okey ke, sedih ke, kecewa ke. Jadi dari situ bila diorang berbual dan berkongsi perasaan, dari situ anak-anak rasa yang mereka disayangi. Yang seterusnya, memberi pujian. Okey, sekiranya macam anak-anak dia hari ni pakai baju cantik-cantik, cantiknya hari ni, cantiknya Alia hari ni, pandainya Alia. Jadi bila anak-anak dapat pujian tu, dia akan rasa dia disayangi. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, apa yang kita dapat dari sini ialah kita seharusnya menyayangi kedua ibu bapa kita kerana kedua ibu bapa kita telah banyak berjasa, berbakti dekat kita. Jadi kita seharusnya membalas jasa mereka, jasa baik mereka dengan menjadi anak yang soleh dan soleha, mendengar kata mereka, mentaati dan menghormati mereka.
Terdapat juga kesan buruk yang akan berlaku sekiranya ibu bapa tidak memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak. Okey, sebagai contoh, zaman sekarang kan ibu bapa kan semua sibuk bekerja, tak ada masa, tak sempat nak luangkan masa dengan anak-anak. Jadi anak-anak dia merasakan yang dia tak dapat perhatian dan kasih sayang yang cukup. Jadi mungkin anak-anak yang merasakan begitu mungkin akan lebih mudah terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah seperti mak rempit, boleh jadi pergi clubbing, boleh buat macam-macam aktiviti yang yang tidak berfaedah. Jadi bila ibu bapa tak cukup bila anak-anak tu tak cukup perhatian, jadi dia hendakkan perhatian di luar sebab dia rasa dalam rumah dia tak cukup. Jadi lagi-lagi golongan remaja ni yang ingin cuba semua benda yang baru. Jadi bagi mereka jika diorang tak dapat perhatian, kasih sayang dekat dalam rumah, mungkin diorang akan cari kasih sayang kat luar. Itu yang akan menyebabkan benda buruk yang akan berlaku kerana bimbang mereka akan terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Syami binti Kamsidi dengan nombor pelajar 2020489 ingin menerangkan tentang artikel bentukan anak-anak menurut analisis surah Luqman dalam bahagian ke-6 iaitu pemilihan idola. Pertamanya, apakah itu idola? Melalui Kamus Dewan edisi ke-4, idola membawa maksud orang atau sesuatu yang diminati, dikagumi, contohnya seperti penyanyi, artis dan tokoh-tokoh agama. Ada implikasi yang besar sekiranya idola ini dilakukan dengan cara yang salah kerana ia boleh menyebabkan obsesi, iaitu keterlaluan sehingga kan memuja-muja, sehingga kan tidak mampu untuk menilai kebaikan dan keburukan seseorang itu. Mengetahui definisi dan implikasi seseorang idola, mari kita selusuri siapakah idola buat anak-anak. Idola boleh datang daripada golongan masyarakat, rakan, kru, tetapi yang terbaik merupakan daripada golongan Nabi dan ibu bapa. Mengetahui siapakah antara golongan idola buat anak-anak, kita harus tahu siapakah idola terbaik buat mereka. Contohnya seperti guru dan rakan-rakan. Namun, ibu bapa merupakan idola yang terbaik buat anak-anak kerana mereka boleh menjadi seorang guru dan juga seorang rakan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga merupakan antara golongan yang paling hampir dan menyaksikan pembesaran anak-anak mereka dari semasa ke semasa. Oleh itu, mereka dapat memantau mereka setiap masa. Golongan yang terbaik untuk menjadi idola buat anak-anak, kita harus tahu mengapakah pemilihan idola ini amat penting. Pertamanya, dapat membentuk karakter mereka agar menjadi seorang yang positif dan sentiasa beramal baik. Seterusnya, untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha mengikut ajaran dan didikan Islam. Seterusnya, dapat menjadi model ikutan anak-anak mereka menerusi pemilihan idola yang diberikan. Keempat, tidak terjebak dengan ajaran sesat seperti munafik dan tahyul yang mereka boleh pengaruh daripada sahabat mereka. Dan yang paling penting, dapat berbakti kepada ibu bapa, agama dan masyarakat. Mengetahui kesemua tentang pemilihan idola, kita harus mengetahui yang Luqman sudah pun ajarkan kepada kita menurut ayat ke-15 dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi sabila man anaba ilaihi, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Menurut potongan ayat ini, kita disuruh untuk mengikut orang-orang yang mengikut jalan kebenaran. Oleh demikian, mereka ialah sebaik-baik ikutan, iaitu idola. Oleh itu, ibu bapa seharusnya mengambil iktibar daripada ayat ini dengan memberikan dan memilih idola yang terbaik buat mereka, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepentingan tentang pemilihan idola ini juga sudah disebut dalam hadis riwayat Abu Daud nombor 4833. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita
bahawa seseorang itu mengikut agama atau cara hidup sahabat mereka. Oleh itu, hendaklah seseorang dari kamu memerhatikan dengan siapa dia bersahabat. Menurut potongan hadis ini, ibu bapa seharusnya memantau dengan siapa anak mereka berkawan dan bersahabat. Dan ibu bapa seharusnya meneliti tentang akhlak dan sifat peribadi yang ada pada sahabatnya agar mereka tidak dapat menghasut atau mempengaruhi anak kita ke jalan yang sesat. Oleh itu, kesimpulannya, memilih idola buat anak-anak adalah perlu untuk memastikan anak-anak membentuk karakter yang baik dan menepati ajaran Islam menerusi contoh atau role model yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Akhir sekali, ibu bapa seharusnya peka dalam pemilihan idola buat anak-anak mereka agar mereka membentuk karakter yang terbaik dan mengikut ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Marsha Mirza binti Rizwan, nombor matriks 2020-470826. Kini sudah tiba masanya untuk saya simpulkan kesemua isi yang telah dibentangkan oleh rakan seperjuangan saya sebentar tadi. Tanpa membuang masa, mari kita lihat dengan lebih mendalam apa itu kesan dan kesimpulan terhadap pembentukan karakter anak-anak menurut Islam. Seperti yang tertera di slide sekarang, saya telah pun memetik satu peribahasa yang berbunyi, pepohon pokok tidak akan berliuk-liuk jika tidak ditiup angin. Peribahasa ini telah pun saya ambil untuk mengkaitkan dengan situasi di mana cara ibu bapa mendidik anak-anak yang kian membesar. Peribahasa ini sendiri membawa maksud sesuatu kejadian di mana yang baik maupun sebaliknya tidak akan berlaku sekiranya tanpa sesuatu sebab yang kukuh. Contohnya, kita dapat lihat sekiranya anak-anak ataupun remaja yang bersikap agresif disebabkan oleh ibu bapa yang menggunakan cara yang salah untuk mendidik anak-anak yang kian membesar. Jadinya, setelah mendengar pelbagai kaedah yang telah diterangkan, yang telah digunakan oleh Luqmanul Hakim yang menjadi inspirasi terhadap ibu bapa pada masa ini, kita haruslah mengambil dan menitik beratkan poin-poin tersebut untuk kegunaan dan untuk mendidik kanak-kanak pada masa ini. Terdapat 3 kesan utama yang saya ingin kupaskan dengan lebih mendalam tentang pembentukan karakter anak-anak dari perspektif Islam dan kisah Luqmanul Hakim. Pertama sekali adalah kesan terhadap ibu bapa, yang kedua adalah kesan terhadap anak muda dan akhir sekali adalah kesan terhadap masyarakat. Seperti apa yang kita sedia tahu, ibu bapa lah merupakan insan yang paling penting dalam kehidupan anak-anak, terutamanya ketika waktu mereka sedang membesar. Pepatah ada menyebut, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa diibaratkan sebagai acuan yang sering menjadi contoh kepada anak-anak. Setiap pergerakan, perbuatan dan pembualan mereka akan diikuti oleh anak-anak kelak. Jadinya, sebagai seorang ibu bapa, mereka perlulah mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak supaya dapat membentuk mereka menjadi insan yang berguna dan berakhlak mulia. Oleh hal demikian, disebabkan ibu bapa perlu bersusah payah untuk anak-anak mereka wajar digelar insan yang sangat hebat setelah mereka berjaya mendidik anak-anak mereka menjadi seorang insan yang terbaik. Di dalam Islam, terdapat satu doa yang khusus boleh dihadiahkan kepada mereka sebagai tanda terima kasih atas segala usaha dan segala perlakuan ibu bapa terhadap anak-anak yang menjadikan kita seorang manusia yang berguna pada hari ini. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira
maksud doa ini boleh dilihat di dalam slide ni. Dan akhir sekali saya ingin juga mengatakan bahawa sebagai anak-anak kita perlulah mentaati ibu bapa, bukan sahaja kita sebagai umat Islam, namun setiap orang di atas muka bumi ini perlulah berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati kedua ibu bapa kita kerana mereka telah berjuang demi membesarkan kita sehingga ke hari ini. Bagi kesan terhadap individu pula, Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kezaliman yang amat besar. Oleh itu kita sebagai individu dan dalam masa yang sama juga merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Islam haruslah sedar dan sentiasa patuh akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan elakkan segala larangannya." Selain itu, sebagai manusia, kita juga harus sedar bahawa dunia ini merupakan hanya tempat persinggahan untuk kita membuat perkara-perkara yang baik dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kehidupan yang diberkati di dunia serta di akhirat kelak. Bagi kesan yang terakhir, iaitu kesan terhadap masyarakat, setelah mempelajari kisah Luqmanul Hakim dan kaedah-kaedah yang telah dikongsikan oleh beliau dalam mendidik anak-anak serta secara keseluruhannya dari perspektif Islam, Luqman pernah menasihati anaknya dengan berkata, lakukanlah perkara-perkara yang baik dan jangan sesekali kamu pedulikan kata-kata dan cacian masyarakat sekeliling. Jadinya kita sebagai masyarakat yang hidup bersatu padu dalam sebuah negara, kita digalakkan untuk membuat kebaikan atau membuat sesuatu perkara yang mendatangkan faedah terhadap orang ramai. Jadi kita dinasihati supaya tidak cepat melenting atau cepat terasa dengan kata-kata yang dilemparkan oleh orang lain sekiranya kita berjaya membuat sesuatu kebaikan. Selain itu, kita sebagai manusia harus ingat balik perspektif kehidupan kita di dunia ini adalah ikhlasnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bukanlah kehidupan kita ini untuk memuaskan hati manusia di luar sana. Jadi tanpa melihat, tanpa mendengar kata-kata yang tidak baik dari orang ramai, kita perlulah berusaha sedaya upaya untuk menjalankan satu kaedah yang dipanggil amal makruf nahi munkar yang membawa maksud mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Pada zaman era globalisasi ini, benda yang paling mudah kita dapat berkongsi, benda yang paling mudah kita dapat lakukan adalah dengan menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah melalui social media. Dan paling penting sekali sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita hendaklah memastikan jari jemari kita tidak terlepas untuk menyebarkan fitnah di dalam media sosial maupun di dalam kalangan masyarakat sekeliling kita. Akhir sekali, sebelum saya mengundur diri, ingin saya nyatakan kembali bahawa Islam merupakan agama yang indah dan sangat menitik beratkan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin. Tanpa keluarga, siapalah kita pada hari ini? Jadi, peliharalah dengan baik keluarga yang telah terbina dan insya-Allah bukan sahaja di dunia dan juga akan dipelihara sehingga ke akhirat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.